Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Today I would like to present our research findings entitled Geo Education Measurement Model Confirmatory Factor Analysis Process All. I would like to say thank you to Committee of SEDAR 2020 because give me opportunities to present this finding in this seminar. Okey, sebagai pengenalan, mari kita sama-sama melihat tentang perkataan geo terlebih dahulu, yang mana perkataan geo ini berasal dari perkataan Greek yang bermaksud bumi. So, dalam konteks ini, perkataan geo juga boleh diistilahkan kepada seperti tanah, global, atau apa-apa sahaja yang berkaitan dengan bumi. Jadi, jika kita melihat pada hari ini, perkembangan konsep geo ini semakin meluas sama ada di peringkat global, di peringkat serantau ataupun di peringkat dalam konteks negara kita ataupun peringkat tempatan, yang mana telah melahirkan beberapa istilah lain seperti geoeducation, geoheritage, geodiversity, geosite, geotourism dan geopark. Jika kita kelangkaui, kita boleh melihat satu konsep geotourism yang mempromosikan konsep kehijauan atau alam sekitar ni dikiling geopark. Dalam konteks pendidikan, geoeducation merupakan pendidikan alam sekitar yang difikirkan secara global untuk memberikan pengetahuan, pemahaman kepada generasi kini bagaimana manusia dan alam boleh berfungsi, sama ada bagaimana manusia dan alam ini boleh berfungsi untuk sama-sama menjaga kelestarian alam tersebut, sama ada di peringkat tempatan, global ataupun serantau. Okey, sekarang kita melihat kepada penyataan masalah. Di Malaysia, geoeducation masih kurang kedengaran dan diperkenalkan kepada masyarakat umum. Walaupun geoeducation itu sebenarnya hampir sama dengan pendidikan alam sekitar yang telah diperkenalkan di sekolah sejak tahun 1983 melalui kurikulum baru sekolah rendah, tetapi berdasarkan keadaan semasa dengan perubahan teknologi dan sebagainya, pendidikan alam sekitar ini atau geoeducation ini perlu dinamakan semula mengikut sesuai demi menyahut seruan SDG ataupun Sustainable Development Goal. Walaupun pendidikan alam sekitar telah diteruskan telah dimulai sejak tahun 1983, tetapi masih terdapat isu yang mana penerapan nilai alam sekitar dalam bilik darjah itu masih dapat kurang diimplementasikan, yang menyebabkan maklumat berkaitan dengan alam sekitar, kelestarian alam sekitar dan sebagainya kurang sampai kepada kumpulan sasaran iaitu murid. Ini mengikut kajian-kajian yang dilakukan oleh penyidik-penyidik yang sebelum ini. Kekeliruan ini disebabkan mereka tidak memberi penekanan yang baik. Ini bukan disebabkan oleh ketiadaan panduan yang spesifik dan bimbingan daripada pihak profesional tentang penjagaan alam sekitar telah menyukarkan lagi sehingga mengabaikan aspek kelestarian alam. Kemudian dari segi kesedaran, terdapat kurangnya kesedaran maklumat pelaksanaan pembangunan lestari dalam kehidupan pengguna, juga sekaligus bukan sekadar membantukan kesedaran dan kefahaman terhadap pendidikan alam sekitar atau geo ini, tetapi juga turut menjejaskan matlamat SDG tersebut. Ini menunjukkan bahawa pendedahan terhadap geoeducation, pendidikan alam sekitar ini, pendidikan bumi ini perlu diberi perhatian yang serius. Perlu diberi perhatian serius oleh semua pihak, terutamanya pihak-pihak yang berwajib dan guru-guru di sekolah ataupun universiti, terutamanya ketika proses PDP berlangsung. Dan kita melihat pula dalam konteks penyelidikan di negara kita masih tidak ramai pengkaji tempatan yang memberi fokus atau perhatian terhadap pembangunan lestari dalam pendidikan mereka. Satu kajian ataupun laporan daripada Jabatan Alam Sekitar
tekanan terhadap maklumat yang jelas tentang pengintegrasian pelaksanaan pembangunan lestari merupakan salah satu punca kenapa pembangunan lestari menjadi terbantuk. Menyedari hakikat ini, kajian ini dijalankan bagi membangunkan sebuah model yang dikenali sebagai Education Model. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita melihat pada metodologi kajian digunakan dalam kajian ini. Research design kami menggunakan kajian reka bentuk kajian kuantitatif menggunakan cross-sectional survey yang mana sampelnya terdiri daripada 245 respondents yang terdiri daripada guru-guru IPGM yang sedang berpraktikum. Kemudian instrumen menggunakan questionnaire yang diadres secara atas talian menggunakan Google Form, dengan data analisis menggunakan Sam Amos, yang mana beberapa perkara perlu diambil kira dalam analisis CFA, iaitu factor loading, convergent validity, composite reliability dan juga discriminant validity. Baik, rajah jadual ini menunjukkan cut point value yang perlu kita ketahui dalam analisis CFA. Factor loading melebihi 0.708, begitu juga dengan CR, composite ability, dan AVE 0.5, dan square root AVE must be higher than the interpolation values between construct or items for the discriminant validity. So, bagi memastikan model yang kita bina, model pengukuran yang kita bina itu fit ataupun dengan sepadan dengan data kajian, kita perlu melihat kepada chi-square, CFI, Ramsey, PNFI, and PCFI, yang mana cut point-nya ada dinyatakan di sini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang saya ingin berkongsi tentang dapatan kajian dalam kajian ini. Jika kita perhatikan kepada jadual tersebut, kajian ini bertabur secara normal, yang mana semua variabel mempunyai korelasi yang kuat di antara satu sama lain. So, maka analisis sesungguhnya dapat dilakukan. Variabel ataupun konstruk yang dimaksudkan adalah konstruk prima, issues, ecosystem, lifestyle, and the last one is co-curricular cross elements. Seterusnya, berdasarkan jadual yang ditunjukkan, kita melihat the GIL education that contribute significantly on the constructs. So, ini bermaksud bahawa GIL education contribute secara signifikan, menyumbang secara signifikan kepada konstruk-konstruk yang dicadangkan dengan memerhatikan kepada nilai CR dan juga nilai P. So, semua ini boleh dikatakan menyumbang kepada konstruk GIL education. Seterusnya, kita melihat kepada confirmatory factor analysis ataupun analisis pengesahan faktor, yang mana sebelum ini saya nyatakan beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian, iaitu factor loading, composite reliability, average X factor dan square root average X factor, yang mana cut point-nya telah dinyatakan sebelum ini. So, semua konstruk yang dinyatakan berada dalam range yang diterima, maksudnya melebihi daripada cut point tersebut. So, contohnya konstruk prima, iaitu factor loadingnya di antara 0.817 hingga 0.932, ekosistem 0.832 hingga 0.922 dan begitulah seterusnya. Ini bermaksud kesemua item ataupun indicators yang dicadangkan kepada konstruk-konstruk berikut boleh diterima. Tidak ada satu pun items yang dibuang kerana faktor loading yang rendah. So, daripada analisis faktor ini, kita dapat rumuskan bahawa terdapat 25 indikator ataupun 25 behavior dalam GIL education ini telah dipraktikkan oleh guru-guru pelatih IPGM semasa mereka berpraktikum, dan 25 ini mewakili masing-masing 5 behavior.
bagi konstruk 5, ekosistem, co-curricular cross element, lifestyle dan isu. Akhir sekali, kajian ini berjaya membangunkan sebuah model pengukuran bioeducation yang mana seperti yang dipaparkan pada gambar rajah ini, yang mana model ini adalah sepadan dengan data kajian yang dikutip jika kita merujuk kepada model fit yang di dalam ruangan ini. So, sekali lagi, KAI ini berjaya mengesahkan 25 behaviors atau indicators in education among the trainee teachers in Malaysia was accepted. Maksudnya kita berjaya terima ke 25 indicators atau behaviors yang dicadangkan yang mewakili 5 konstruk dalam geo-education. Okey, sebagai conclusionnya, kajian ini berjaya mengenal pasti 5 konstruk dan 25 indicators atau behavior dalam geo-education. Kemudian ini dijangka akan memberi provide a clear guideline for Malaysian teachers to implement geo-education in school, especially in teaching and learning in classroom. And then the 5 contract developed in the model also can provide students with a sense of awareness, itu kesedaran kepada kelestarian alam through a well identified behavior, menerusi behavior yang telah dikenal pasti. Okey, terima kasih. Semoga perkongsian ini mendapat manfaat kepada kita semua. InsyaAllah kita semua dirahmati dan diberkati. Terima kasih. Thank you Ibda. Thank you UUM dan thank you my members teams. Thank you. See you again.